Didik TV KPM. Bersama saya Ahmad Sufian Azman pada hari ini untuk mata pelajaran sains tambahan tingkatan 5, kita nak belajar topik kimia bahan. Dan tadi kita dah tengok kertas 1 dan sekarang ni kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, kita tengok kertas 2. Baiklah cikgu. Okey, kita tengok kertas 2, kita dahulukan dengan bahagian A lah. Bahagian A ni adalah bahagian struktur. Okey, kita tengok soalan contoh beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama, saya baca dulu soalan atas lah. Okey, bahan-bahan termaju digunakan dalam teknologi terkini. Antara contoh bahan termaju ialah plastik dan teflon. Okey, A1. Okey, siapa nak cuba A1? Okey, boleh angkat tangan? Okay. Silakan. Boleh angkat tangan, tak ada masalah. Boleh berebut je nak jawab. Okey. Alright, silakan. Okey, ni. Namakan satu contoh bahan termaju selain daripada plastik dan teflon. Jawapannya adalah gentian optik. Okey, gentian optik. Dia belajar tadi ada beberapa lah. Okey, beberapa bahan komposit, gentian optik. Kita tengok jawapannya. Okey, di sini saya bagi 3. Gentian optik, getah terwulkan ataupun bahan komposit. Okey, satu pertanyaan anak murid saya dulu, dia kata, boleh tak kalau bagi 3-3? Okey, kalau bagi 3-3 tak ada masalah. Janji jawapan tu betul. Okey, kalau jawapan ada satu salah, yang tu bahaya. Okey. Kenapa bahaya? Sebab salah tu boleh menyebabkan jawapan yang betul tu akan jadi salah. Jawapan tu betul, cuma markahnya tu kita akan dapat kosong. Itu baik, sebabnya kita panggil positif dan juga negatif. So kita tak boleh bagilah dua jawapan yang betul-betul berbeza. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua. Boleh cuba yang kedua? Silakan. Siapa nak cuba boleh angkat tangan? Okey, Nurin. Nyatakan satu kegunaan telefon. Jawapannya pembuatan perkakas memasak tidak melekat. Okey, perkakas memasak tidak melekat. Okey, satu kegunaan teflon. Pembuatan perkakas memasak tidak melekat. Yang kuali tadi lah cikgu ya? Yang kuali tadi. Tapi kalau dia beritahu kuali, adakah betul? Boleh ke cikgu? Tu kata boleh ke? Tak boleh kuali. Tapi kalau dia beritahu kuali tidak melekat, sebab ada perkataan tidak melekat ni penting. Tapi kalau dia buat perkataan tidak melekat je tak boleh. Sebab kita tak faham apa dia tidak melekat je. Tapi kalau dia kata kuali tidak melekat, periuk tidak melekat, boleh. Jawapan dikira betul. Boleh terima. Ya. Tapi cuma yang ni yang saya bagi ni perkakas memasak ni umum lah. Kalau dia bagi betul-betul kuali, periuk ke apa saja, yang tu dia dah betul-betul spesifik kepada jawapan berkenaan pun kita diterima. Ataupun yang beritahu dia apa dia? Yang bumbung. Bumbung tadi? Kalau bahasa Inggeris dia panggil awning. Biasa banyaknya orang kampus sekarang dia tahu awning. Kalau panggil, dia ada nama betul dia dalam bahasa Melayu, saya lupa dah. Nama tu awning tu kita terpengaruh dengan bahasa Inggeris kadang-kadang sains kan dia tu. Dia awning pun boleh kita terima je. Okey, seterusnya jadual 1 menunjukkan ciri-ciri plastik X dan plastik Y. So kalau kita tengok di situ, X-nya takat lebur tinggi, maka Y-nya takat lebur rendah. So ada dua perbezaan di situ. Yang kedua, perangkaian silang antara rantai-rantai polimer. Yang Y itu tiada perangkaian silang. Okey, apakah nyatakan jenis plastik Y? Okey, ada yang nak jawab jenis plastik Y? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Boleh Ifan nak cuba, Ifan? Okey. Okey, Ifan. Nyatakan jenis plastik Y. Termoplastik. Okey, plastik Y. Dia tengok sini takat lebur rendah dan juga tiada perangkaian silang dah, dia punya ciri-ciri dia. Maka jawapannya adalah termoplastik. Yang dia belajar dua. Satu dinamakan termoplastik, satu lagi adalah termoset. Yang tadi adalah yang dia bawah tajuk polimer plastik tadi. Okey, yang kedua. Okey, ada yang jawab yang kedua. Okey, Rabi Atul. Silakan. Namakan satu contoh plastik X. Jawapannya adalah melamina. Melamina. Okey, yang ni kena hati-hati, Aiman. Kenapa hati-hati? Satu tanya Y. Takut kita tersilap baca, yang ni pun kita ingat Y. Dia punya ni. Okey, biasanya saya ajar anak-anak murid saya, bila dia bagi dua bahan, pastikan soalan tu kita tengok betul-betul. Kadang-kadang dia tanya satu untuk X, satu untuk Y. Dia mesti dia tanya. Dia tidak akan tanya satu je, satu lagi tidak berfungsi. Yang tu kena tengok betul-betul lah. Tapi kalau kita tersilap, maka jawapan pun tersilap lah.
Okey, yang diberitahu tadi jawapannya adalah melamina. Okey, melamina ataupun backlit. Apa dia melamina ni? Melamina ni adalah pinggan mangkuk melamin. Kalau perempuan ni sebut je melamin, laju je lah. Laju je. Nak musim-musim nak dekat raya ke apa ke, ataupun nak bagi hadiah kat orang ke, pinggan melamin dipanggil. Bahasa Melayu dia melamina. Melamina. Yang backlit ni, yang ni biasanya backlit contoh buat plug soket, yang tu dia punya backlit. Okey, dia adalah thermoset di mana dia takat lebih tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang tinggi sikit dia punya tu penerangan dia. Okey, ada yang nak cuba? Nurin, Silakan. cuba Apa nak Nurin. cuba? Okey Nurin. Alright. Terangkan mengapa plastik X hanya boleh diacu sekali sahaja. Jawapannya mempunyai perangkaian silang antara rantai-rantai polimer. Apabila dipanaskan, rantai-rantai polimernya tidak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Okey, diacu sekali. Okey, biasanya plastik ni kita acu sekali, kita boleh berulang-ulang kali. Tetapi dia tanya sini plastik X hanya sekali. Maksud lepas tu tak boleh nak acu dah. Maksudnya dia tak boleh dikitar semula tetapi boleh diguna semula. Okey, kenapa? Disebabkan oleh yang pertamanya dia ada perangkaian silang antara rantai dia, maka perangkaian silang tu ibaratnya dia kukuh, dia pegang. Okey, bila dia pegang, maka bila kita kenakan daya ataupun kita panaskan dia, kita nak cairkan dia, maka rantai polimer tu tidak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Maksudnya dia tak boleh diacu lagi lah. Okey, dia tak boleh kita cairkan dia dan sebagainya. Okey, kalau kena haba yang tinggi pun dia terbakar, maksudnya dia hanya akan jadi keras pencairan dia tu. Okey, ada jawapan lain? Ada yang nak tambah? Tak ada. Kalau tak ada, kita nak pergi seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2, Aiman. Okey, rajah 2 menunjukkan 2 item P dan Q yang diperbuat daripada bahan termaju. So kita nampak situ item P-nya apa, item Q-nya apa. Okey. Kalau di sini kita tengok, saya terang dulu. Soalan ni bila kita tengok je gambaran kasarnya, yang ni kita panggil rangsangan stimulus. Bila kita tengok gambar P apa, gambar Q apa dalam kepala kita dalam buah tajuk bahan termaju, mesti kita tahu. Contohnya kita kena ingat bahan P daripada apa, bahan Q daripada apa. Ataupun dia nak nama P itu apa, nama Q itu apa. Dan adakah dia ada perbezaan dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu apa yang ditanya. Yang pertama A. Okey, ada yang nak beri jawapan A? Okey, silakan. Aha. Okey, Ifan. Namakan bahan termaju yang digunakan untuk menghasilkan item-item ini. P. Bahan komposit. Okey. Q. Getah tervulkan. Okey, P daripada bahan komposit, Q adalah getah tervulkan. Okey, betul Iman. Getah tervulkan buat tayar lah. Okey, kalau ditanya lagi bagaimana proses dan sebagainya, okey ada soalan di bawah ni. Nyatakan proses dia. Okey, ada yang nak jawab? Alright. Siapa nak cuba? Silakan. Okey, ni. Okey. Sila. Nyatakan proses dalam penghasilan bahan termaju bagi membuat Q. Jawapannya adalah proses pemvulkanan. Okey, getah tervulkan. Proses dia adalah proses pemvulkanan. Yang ni kadang ni macam susah nak sebut ni. Dia terbelit lidah sikit ya, pemvulkanan. Kalau kita tengok ni, pada jawapan ni dah ada getah tervulkan, maka dia punya proses dia lah apa. Okey, proses pemvulkanan iaitu menghasilkan getah tervulkan daripada getah asli. Nak jadi dan, tayar. nak jadi tayar tu, proses dia tu, di mana sifat dia tu. Okey, macam Aiman cakap tadi, benda ni yang racer apa semua, kereta Formula 1, maka dia menggunakan getah tervulkan lah. Dia punya komposisi dia tu mungkin tinggi lagi lah. Dia punya ada komposisi khas, sebabnya kelajuan dia tu. Kalau kita guna getah yang biasa-biasa, dia cepat haus. Okey, seterusnya. Ada yang nak jawab? Siapa nak cuba? Alright. Silakan. Namakan bahan kimia
kimia yang digunakan untuk merawat getah asli dalam proses 2B1 Roman? Jawapannya ialah sulfur. Okey, bahan kimia yang ditambah yang saya cerita tadi lah, ada bahan yang ditambah iaitu menggunakan sulfur. Okey, ditambah kepada getah asli tadilah. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Baik. Siapa nak cuba? Okey, soalan yang ketiga. Seterusnya. Okey, silakan. Okey, ni Bagaimanakah bahan kimia yang dinamakan di 2B2 Roman bertindak dengan getah asli? Jawapannya untuk membentuk rangkai silang antara polimer-polimer. okey, untuk membentuk rangkai Silang. silang antara polimer-polimer. Okey, kalau saya tunjuk sini, kalau dia punya polimer bagi getah biasa. Okey, dia punya bentuk macam ni je. Macam biasa. Maka bila kita kenakan daya, dia akan menggelongsor. Menggelongsor tu maksudnya dia mudah haus dan sebagainya lah. Jadi bagaimana sulfur tu boleh menyebabkan dia lebih kuat dan sebagainya. Yang ni, dia ada S di sini. Okey, yang tu dipanggil rangkai silang antara polimer. Maksudnya ibarat kita panggil jambatan lah antara dua rantai dan sebagainya. Itu masuk. Yang ni secara detail lagi, secara penerangan banyak lagi, maka kalau kita buat gambar yang ni dia akan dapat markah lah. Okey, seterusnya untuk bahagian C. Okey, ada yang nak jawab bahagian C? Okey, siapa pula nak cuba? Siapa? Okey, Nurin. Silakan. Nyatakan satu sifat bahan termaju yang digunakan untuk membuat P. Ringgan. Okey, untuk membuat P, apa dia bagi jawapan dia tadi? Apa dia jawapan dia, Nurin? Jawapan dia ringgan. Okey, jawapan dia ringan. Sifat bahan. Okey, sifat bahan untuk buat P tadi apa, Heman? Nak buat P, dia mesti P tahan tadi haba adalah cukup. angkasa lepas. Angkasawan. Angkasawan. Okey, angkasawan. Maka satu adalah yang Heman kata tahan haba. Tahan Betul haba. sini. Okey, ringan dan juga tahan kakisan. Okey, kita pergi soalan seterusnya, boleh, Heman? Boleh, cikgu. Okey, soalan nombor 3. Kita tengok miripnya lebih kurang je kepada soalan nombor 2. Itu cuma bahannya lain. Rajah 3.1 menunjukkan dua produk P dan Q yang diperbuat daripada bahan termaju. Okey, kita ada P, ada Q yang tadi saya dah terangkan. Kalau nampak sini dia punya yang ni ada plug, ada soket dan juga yang ni adalah kuali. Kuali maka kita tahulah apa bahan yang digunakan, bukan untuk membuat kuali tapi yang ada kaitannya dengan kuali. Okey, kita tengok yang pertama, namakan bahan termaju. Okey, siapa yang nak beri jawapan? Okey, Okey, dipersilakan. Rabi'atul silakan. Manakan bahan termaju yang digunakan untuk menghasilkan P dan Q? Bahan P ialah teflon. Okey. Bahan Q adalah plastik termoset. Okey, P adalah teflon, di mana lapisan dia lah pada kuali berkenaan, dan juga Q adalah plastik termoset. Okey, seterusnya untuk bahagian B. Okey, siapa nak cuba bahagian B? Okey. Siapa pula? Silakan. Okey, Ifan, silakan. Mengapakah bahan D3A Roman 1 sesuai digunakan untuk membuat peralatan memasak? Kerana tidak melekat. Okey, kerana tidak melekat. Okey, cukup mudah jawapannya. Tidak melekat ataupun takat lebur tinggi. Kalau takat lebur rendah, apa yang akan berlaku? Kalau kuali, takat lebur rendah. Tak Masak dah dia habis, cair. cikgu. Masak telur nanti Dengan jadi telur lah. arang nanti. Okey. Okey, seterusnya kita tengok bahagian C yang menghasilkan bahan Q. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Silakan. Aha. Okey, Nick. Boleh bagi jawapan ni. Namakan proses yang dijalankan untuk menghasilkan Q? Jawapannya pempolimeran. Okey, proses tadi iaitu pempolimeran. Okey, dan yang kedua, boleh teruskan? Okey. Okey, Nuri. Boleh bagi jawapan? Nyatakan dua ciri bagi Q. Takat lebur Okey. dan ketahanan haba tinggi. Okey. Takat lebur dan ketahanan haba tinggi. Okey, takat lebur tinggi. Yang kedua dia bagi ketahanan haba tinggi. Okey, selain itu kita boleh bagi keras
tidak mudah terbakar dan juga tidak boleh dibengkokkan. Ini di antara soalan-soalan untuk kertas 2, betul cikgu? Ya, betul Aiman. Okey, baik. Soalan Dan struktur kertas 2. soalan struktur kertas 2 untuk bahagian A. Ya, betul. Dan selepas ini kita akan tengok pula soalan contoh untuk kertas 2 bahagian B dan C. Betul cikgu? Betul Aiman. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM